أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب سبحانه وتعالى آمين رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan, 2 bulan lepas Ramadan, Syawal, akhirnya kita bertemu juga. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi panjang umur untuk bersama-sama dalam majlis kitab ataupun bacaan kitab hadis Al-Arba'in Aziziyah, 40 hadis perihal akhir zaman. Jadi lama sinangga muka tuan-tuan, ada yang saya baru pernah pertama kali lihatlah, ada yang selalu, yang kameraman dok selalulah, hari-hari jumpa, setiap minggu jumpa. Alhamdulillah. Jadi atamanna lakum bisihhati wal afiyah insyaallah. Semoga kalian sentiasa dalam keadaan sihat wal afiat insyaallah. Dan apakah tujuan kita baca kitab tu? Kita duduk depan tu bukan saja-saja tuan-tuan, bukan kita duduk ceramah macam biasa saja, tapi kita duduk depan tu baca kitab karangan para ulama kita. Di mana para ulama mengarangkan sebuah kitab yang di dalamnya terisi hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan hari-hari kiamat. Jadi kita baca, apakah tujuan maksud kita dalam pelajari hadis-hadis akhir zaman? Supaya ada rasa insaf dalam diri kita. Supaya kita tu ada rasa insaf, kita tu sudahlah, sitlah kita nak berhibur-hibur gila. Kita nak pergi berhibur sangatlah. Tapi kita ingat bahawasanya hidup kita tu dah lama penuh dengan tanda-tanda yang telah disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita belajarkan dah daripada awal kita baca kitab tu, daripada nyampun tujuan yang ulama karangkan, daripada hadis yang pertama kita baca sampailah kini tu dah sampai ke hadis yang ke-18 tuan-tuan. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala kita dapat baca sampai hadis yang ke-18. Bukan mudah untuk kita duduk dalam majlis ilmu tu. Banyak ujiannya tuan-tuan. Duduk dalam majlis ilmu tu, terutamanya anak-anak muda. Pertama sekalinya dengar, wish, macam best. Bila dapat jak mesej dari kawan, lepaklah kita. Tergodanya tuan-tuan, duduk kamu keluar. Mun ku duduk terlama lagi tu dah. Lama orang nunggu di luar. Makanya pun keluar daripada majlis ilmu. Sedangkan dalam majlis ilmu tu lama tuan-tuan, nya rasa lama. Sebab ialah bila mana kita duduk dalam majlis ilmu tu berkat sebenarnya. Kita dengan masa jarak waktu di antara waktu maghrib dengan isyak ya, lama sebenarnya. Kita buka drama TV, sedar-sedar dah pukul 8 dah, rasa. Tapi duduk majlis ilmu tu 30-40 minit je rasa macam sejam. Lama benar satu kelakar. Padahal sampai sejam pun. Kadang-kadang saya ceramah situ memang ngam-ngam ikut waktu solat isyak. Masuk pun sejam. Saya pernah beri ceramah sejam lebih di beberapa syarikat dah di luar. Saya pernah beri ceramah sejam, dia beri masa sejam. Tapi rasa agak lamanya sebab 45 minit bercakap dan selebih 15 minit adalah sesi soal jawab. Setidaknya pun rasa 45 minit lama lalu. Tapi bila mana kita polah benda yang berfaedah tuan-tuan, waktu yang saya dah berkat sampaikan cerita terasa pun. Terasa. Ialah beza di antara waktu yang diberkati oleh Allah dengan waktu yang tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam waktu maghrib dan isyak tu ada sir daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah simpankan untuk siapa yang baca Quran di masjid. Andai kata saya ada kuliah, saya asyik datang baca Quran, ada sir barakahnya. Ataupun kita tadi ketika tu kita baca kitab sendiri ke ataupun berzikir ke, maka ada manfaatnya ketika waktu maghrib dan isyak tu. Jadi sebab itulah kita isikan dengan bacaan kitab
bacaan kitab tadi untuk menambahkan ilmu, untuk memberikan kefahaman kita dalam bidang ilmu hadis serba sedikit. Walaupun saya dipantuk bukanlah alim sangat pun dalam bidang hadis. Saya takhasus dalam bidang fiqh, dalam bidang syariah, bukan bidang hadis. Ala kulli hal, kita belajar dalam kitab tu, dan bagi sesiapa yang ada buku boleh buka lah. Mungkin minggu depan boleh mbak buku. Boleh mbak buku. Biar saya asyik cakap seorang-seorang lah, biar kita tuan-tuan pun boleh baca juga apa yang ada di dalam buku tersebut. Kerana di dalam buku tu ada penerangan daripada ulama tentang hadis tersebut, dan ada penerangan daripada alim ulama tentang hadis tersebut. Jadi kita akan baca sedikit daripada hadis tu dalam kitab Arba'in Aziziyah, hadis yang ke-18, muka surat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. An Kaisan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satashrabu ummati min ba'di al-khamra yusammunaha bighairi ismiha yakunu aunahum ala syurbiha umara'uhum. Rawahu Ibnu Asakir fit Tarikh. Jadi maksudnya adalah daripada Sayyidina Kaisan radhiyallahu taala anhu yang berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan kembali meminum arak selepas pemergianku. Mereka menamakannya dengan nama selain arak. Mereka akan mendapat dokongan untuk meminumnya daripada para pemimpin mereka. Riwayat Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh. Hadis tu nya ada banyak riwayat. Apa maksud banyak riwayat, Ustaz? Banyak riwayat maksudnya banyak lafaz daripada para sahabat. Ada diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim dalam lafaz yang lain. Dalam lafaz yang lain. Tapi kita akan huraikan dulu daripada segi lafziyah makna hadis tu. Jadi Nabi gunakan perkataan satashrabu. Satashrabu dalam ilmu tata bahasa Arab, satashrabu yang akan minum. Siapa? Ummati. Siapakah yang peminumnya? Ummati, umat aku, umat Islam, tuan-tuan. Kita lihat zaman kita tu, umat Islam pun minum arak macam orang-orang bukan Islam. Si jauh beza. Kita pergi pub, tuan-tuan, ada orang Melayu ramai dalamnya. Orang mula ramai orang Melayu dalamnya. Kita pergi sini-sini pun kita nanggap orang Islam lah yang ramai dalamnya. Kadang-kadang kita pun terkejut. Jadi Nabi sebut tu 1400 tahun yang lalu. Yang dah nampak dah. 100,000 ummati katanya. Akan 100,000 ummati akan minum anak umat-umat aku min ba'di, setelah pemergian aku. Padahal daripada zaman Nabi para sahabat telah diberikan halal minum pada zaman walaupun ada Nabi. Nabi sih pernah minum arak, para sahabat ada yang minum arak. Benar sih Ustaz, sahabat minum arak. Benar, sahabat minum arak. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran arak itu ada manfaat. Dalam surah An-Nisa silap saya ataupun Ali Imran yang Allah Subhanahu berfirman tadi tentang arak tu ada manfaat. Yang dalam surah An-Nisa ataupun yas'alunaka 'anil khamr. Dalam surah Al-Maidah. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Dan tadi Allah sebut mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamar tu arak, dan juga tentang perjudian. Katakanlah kepada mereka dua benda dosa yang besar. Dan dalam dosa yang besarnya pun ada manfaat juga arak tu. Tetapi ismuha akbar min naf'ihima. Tetapi nyampun mudarat dia lebih besar daripada manfaatnya. Saya pun cerita lah apa nyampun manfaat minum arak tu. Tapi apa yang sekadar yang saya baca boleh memanaskan badan, kata sidaknya lah. Sebab biarlah umat Islam yang berada di luar negara nun, bila kita nanggap si tak minum bir, apa hal kau minum bir? Bukan si boleh ke? Si pakai manas badan katanya. Manas badan katanya. Tapi masalahnya terlalu panas gila badan malah minum si berhenti. Susah juga. Jadi tadi dalam Quran pun Allah si menafikan bahawasanya khamar ataupun arak tu ada manfaatnya. Jadi lafaz perkataan al-khamra ataupun al-khamru. Al-khamru tu asal perkataannya yukhamr, khimar. Khimar tu tudung dalam bahasa Arab, khimar.
Tapi khamru tu'nya asal perkataannya menutup. Maksudnya menutupi akal. Manusia pun akal tu ditutupi oleh yang bernama zat arak tu, sehingga kan manusia tu bilanya dalam keadaan mabuk, nyasik sedar dah di antara hak dan batil. Hak dan batil punya si dapat bezakan. Jadi kemudianlah orang Arab menamakan yusammau nabi bil khamri, dengan arak. Khamar tu. Ulama khilaf di antara khamar dengan arak yang ada kini tu. Maksudnya khamar tu nya diperbuat daripada anggur. Kalau kita faham anggur tu daripada anggur tu wine. Tetapi ulama-ulama kemudian yang mengatakan jadi setiap benda tu pun boleh diolah jadi arak. Contohnya daripada kurma. Ada arak kurma di Arab. Saya lupa namanya. Kurma pun arak daripada kurma tu diperap sehingga lama-lama jadi arak. Kalau kita situ tadi orang Liban guna apa? Beras, guna tuak, ada guna kelapa dan bermacam-macam lagi. Sehingga kan dibahagikan oleh ulama tentang alkohol ada berapa? Ada alkohol yang najis dan alkohol yang tidak najis. Alkohol yang najis itu adalah dari yang dibuatkan memang tujuannya diolah jadi arak. Contohnya seperti minuman Arab lah. Tapi bila mana kita lihat alkohol yang sintetik yang diolah di dalam lab, maka ia dinamakan alkohol sintetik yang bukan najis. Dan boleh untuk kita menggunakannya. Contohnya alkohol sintetik itu ada diletakkan di dalam minyak wangi, contohnya minyak wangi dan ubat-ubatan lah. Maka ia adalah alkohol yang sintetik. Kalau alkohol yang memang daripada buah, ia dikira sebagai najis dalam Islam. Maka kembali kepada para sahabat tadi. Jadi para sahabat ketika masih minum sampai pada satu hari ya, ada seorang sahabat tu, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, nya polah satu makan-makan dengan para sahabat yang lain, dihidangkan arak maksud saya. Maka dihidang arak tadi, minumlah salah seorang para sahabat, sehingga kan nya mabuknya solatlah. Allahu akbar dahnya. Nya baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun ana a'budu ta'budun dahnya. Ana a'budu ma ta'budun. Ana a'budu ma ta'budun bacanya. Kalau ikut asalnya la a'budu tak maksudnya aku tidak menyembah ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Tapi nya baca dia ana a'budu, aku menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Berlakulah orang panggil sebagai salah baca dalam ayat Quran. Diketahui oleh Nabi sehingga kan turunlah satu ayat di dalam Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqribus salah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk dalam solat dalam keadaan kalian mabuk. Maka ketika tersebut diharamkan arak hanya ketika solat. Tetapi ketika luar solat masih minum macam biasa, minum budaya Arab. Sebab apa orang Arab tu suka minum tuan-tuan? Hanya menganggapkan bahawasanya al-khamratu malazun aman. Maksudnya satu benda yang melazatkan untuk menghilangkan stres dan sebagainya. Saya selalu menggunakan alasan dengan nisbahnya bahawasanya arak tu nya adalah benda yang boleh rilis stres, dengan mata'ibul hayah, dengan benda yang memenatkan di dunia tadi. Maka saya menganggap arak tu istimewa. Sebab tidak siapa tinggal masa waktu yang diharamkan ketika masuk solat sahaja. Kemudian bila mana dah berlaku pengharaman ketika untuk masuk solat, maka ada satu ketika lagi umat Islam duduk sama-sama. Duduk kaum Ansar dengan kaum Muhajirin duduk setengah muzakarah, duduk. Kemudian mereka tanya minum arak. Minum. Mula-mula daripada minum bergurau. Lebih kurang cerita contohnya, nya bergurau tadi, nya bergurau. Kemudian nya kelahi. Nya dari janggut kemudian bertumbuk sidanya di situ tadi. Bila bertumbuk tadi, ada salah seorang sahabat yang ditumbuk dan mengadu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, nyetok kaum Ansar tok numbuk aku. Wahai Rasulullah, buat Muhajirin tok numbuk aku. Maka Rasulullah pun tanya, kita orang mabukkah? Mabuk. Maka kemudian turunlah ayat tersebut, ayat pengharaman secara mutlak. Dalam surah ayat panjang, ya ayyuhalladzina amanu
Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Rijsun min amali syaitan, iaitu satu benda kotoran najis daripada amal-amal syaitan. Maka dalam ayat tu para ulama mengatakan Allah melafazkan kataan fajtanibuhu, maka jauhilahnya la'allakum tuflihun. Maka jauhilah minuman arak, judi dan menghitung nasib dan sebagainya. Kerana apa? Perkara tersebut adalah amalan daripada najis syaitan yang ingin menyesatkan manusia. Kerana bila kita minum arak tu akan menyebabkan pergaduhan di antara umat Islam. Sebab ialah ketika para sahabat bergaduh, turunnya ayat tadi ayat yang terakhir maka Sayyidina Umar Khattab tadi, kami berhenti dari segala perbuatan kami ini ya Allah, dengan berjanji tadi dia pecahkan arak, sehingga akan disebut dalam kitab tarikh dan dalam kitab-kitab yang saya baca, kitab fiqh tentang sejarah pengharaman arak tu, sehingga di Madinah banjir dengan arak, menunjukkan banyaknya arak teman, banjir, dipecahkan kerana apa? Kerana ramainya yang minum arak lah, sehingga dipecahkan semua dan diharamkan, sehingga akan dikatakan beberapa hari berbau arak saja di tanah kerana banjir arak, banyak stok saja tuan-tuan. Stok arak yang dipolah daripada buah anggur. Jadi apa yang Nabi nak kata satashrabu ummati min ba'dil al-khamra, itu tentang bila mana umat aku tu di akhir zaman kelak nya akan minum khamar. Meninggal ya Nabi tadi, maka dihalalkan arak tu semula, iaitu dengan cara macam ni, yusammunaha bi ghairi ismiha, nya menamakan arak tersebut dengan bukan namanya. Maksudnya apa? Maksudnya jadi kalau guru saya syarah kepada tu, nya ada orang bukan Islam nya akan cuba menamakan arak tu dengan nama yang lain. Kalau kita lihat dengan keadaan situasi kita kena tu, berapa banyak dah arak yang namanya macam-macam. Yang paling latest viral lagi apa? Jenama timah. Betul ke? Timah. Arak tapi jenama timah, tuan-tuan. Contohlah kalaulah anak-anak kita membesar, si tahu tentang ilmu agama, si tahu tentang haram, halal haram. Zaman lupa air timah tu dahnya. Yang pun belinya minum, best je mabuk tu katanya. Dah habis cerita, rosak anak-anak. Sebab ialah bila mana kita perlu cegah saja dengan apa? Dengan Nabi dah mengatakan yusammunaha bi ghairi ismiha, mereka akan menamakan arak tu dengan bukan namanya. Contohnya apa? Bir, saya dengar namanya Tiger, harimau. Tiger, Carlsberg, Heineken, apa lagi? Tahu je ustaz, orang langgar di kedai di 7E mengarik di 7E. Jadi sebab ialah bila kita lihat nya menamakan arak tersebut dengan bukan namanya. Jadi bila dia dah menamakan dengan bukan namanya, tersebarlah, sehingga kan umat Islam ramai yang akan minum. Dalam hadis riwayat Sahih Bukhari yang kata min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda akhir zaman, an yurfa'al ilm, akan diangkat ilmu diangkat. Ilmu tu diangkat dengan apa? Biqabdil ulama, dengan dicabut nyawa-nyawa ulama tu. Ulama dimatikan, mati seorang-seorang ulama kita. Akhirnya apa? Akhirnya wa yusabbatul al-jahilun, wa yusbatul jahil, dan kemudian raminya orang-orang yang jahil. Kenapa? Orang jahil tu semua akan bangkit. Orang jahil yang si tahu tentang hukum agama akan mula berbangkit-bangkit, dan akhirnya orang alim meninggal, orang yang jahil jadi pemimpin. Dan wa yushribul khamra, dan mereka akan minum khamar. Maksud yushribu tu kata ulama yukthir, banyaknya orang minum khamar. Orang bukan Islam kita berkira lah, tapi orang Islam sendiri yang minum khamar, minum arak tu. Ya, sebab kita risau kadang-kadang bila kita lihat orang-orang di bawah kita di Semenanjung lah, di tempat kita situ, orang-orang yang meminum arak tu tanpa ada rasa bersalah. Ada satu kajian yang saya rasa menarik. Saya terbaca di sini artikel tu, yang ada tadi dalam badan kita tu nya ada alkohol, nya pun alkohol pun apakah yang akan jadi dalam badan tu, nya akan didapat di detect selama 40 hari. 40 hari nya akan ada dalam badan, nya akan stay dalam badan. Kemudian nya dah menariknya tadi bila mana Nabi sebut dalam hadis
man syaribal khamra la tuqbalus salat lahu 40 yauman, dan tidak akan diterima solat orang yang mabuk tu selama 40 hari. Benda yang bila dikaji jadi sangat menarik. Jadi Nabi tu di wahyunya memang betul-betul tepat. Dan pada 40 hari solat orang yang minum arak tu sudah diterima kerana bertepatan dalam sains madah yang alkohol dalam badan kita tu akan hilang melainkan setelah 40 hari. Masya-Allah. Jadi sebab ialah kita risau orang kena tu takut. Yang disebutkan dari Nabi tadi syaribal khamra, ada hadis mengatakan setitik minum arak 40 hari. Tapi hadis yang lain mengatakan lebih kepada umum, man syaribal khamra katanya. Barang siapa yang minum khamar, ni disebut setitik pun. Tapi ada lafaz hadis yang lain menyebutkan setitik khamar bersamaan dengan 40 hari amalnya syed diterima. Amalnya syed diterima. Macam ni dengan orang tanya soalan, macam ni dengan orang yang bertaubat ustaz. Bertaubat lain kira. Kalau benar-benar yang bertaubat, insya-Allah Allah terimalah. Tapi tadinya minum arak semayang, memang syed diterima lah semayangnya. Memang bermain-main dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ialah kita lihat di benar akhir zaman tu memang bahaya. Yang terakhir ya daripada lafaz Nabi yang paling bahaya sebenarnya, yakunu aunahum, dan terjadinya auna tu maksudnya bantuan ataupun sokongan. Sokongan apa? Ala syurbiha, atas meminumnya, umara'uhum, daripada kalangan pemimpin mereka. Kita semua anak kerajaan lah, kita pun dapat pada apa. Tapi tadi oleh kerana ada beberapa perbincangan daripada para alim ulama bahwasanya Malaysia tu terpaksa macam membenarkan penjualan arak tu kerana ekonomi, kan? Betul kan? Kerana ekonomi. Tapi tadi para ulama yang datang situ terkejut. Ada seorang ulama namanya dah meninggal lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa namanya tu, ulama yang tinggal di Madinah, yang dulu bekas pengajar di Jamiah Ummul Qura, University Ummul Qura di Mekah, Syekh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lupa saya namanya. Kalau dah habis tu ingat saya namanya, lupa dah namanya. Syekh tu nya kagum Malaysia tu tadi adalah negara Islam, negara rasmi untuk umat Islam. Jalan-jalan jadi Selangor tu nampak kilang Kesberg. Terkejutnya, negara Islam ada kilang Kesberg padahnya. Terkejutnya. Di sini menyatakan kekecewaannya lah. Kekecewaan. Jadi macam ni kita orang negara Islam, tetapi kita orang boleh ada kilang arak di situ. Ustaz-ustaz tu masih berjawab. Yang ustaz yang ada masa ustaz yang famous tu Nazmi Karim ke apa nama, yang ustaz Smackdown lah. Ya gurunya Syekh. Makanya pada macam ni kita orang Malaysia tu negara Islam boleh ada kilang arak katanya. Macam ni kerajaan kita orang boleh benarkan. Malah di Saudi tuan-tuan, di Saudi tu ada juga kilang tapi di Jeddah. Di Saudi. Saya dapat tahulah, yang saya duduk-duduk dengan orang-orang ketika saya pergi umrah ya. Duduk dengan orang-orang yang kerja di syarikat kilang-kilang air tu. Yang madah orang Saudi tu pun beli syarikat arak, tapi tadi si jual arak dia bolah air Malta, air macam air Bali ke apa. Tapi jadi kilangnya berada di Jeddah. Di Jeddah tu memang banyaklah, banyak kilang-kilang, banyak industri. Mekah Madinah tu bukan. Mekah Madinah tu tempat lebih kepada tempat ibadah. Tapi dah berubah. Sudahnya dah Saudi dia tu dah mula fikir tentang ekonomi. Macam orang pergi ke Jabal Rahmah tutup, Hudaibiyah tutup, semua tutup. Sebab apa? Sebab sidanya pola expansion. Sidanya nak mula tempat dia lebih lebih majulah, dan senang orang yang berniaga. Sidah dah fikir duit dah. Jadi sebab itulah bila kita lihat tadi negara kita tu dia memang Islam kuat sebagai agama rasmi. Tetapi kadang-kadang si dapat juga nak halangkan benda yang benar-benar haram seperti arak tu. Saya lihat ada beberapa ulama-ulama kita bahas tentang tu. Sudah bahas tentang isu arak tu. Kena kerajaan si boleh nak bantas. Yang paling kuat untuk bantah tentang arak tu adalah parti PAS. Tapi dikritik juga PAS tu tadi kerana apa? Kerana oleh kerana yang pun pemimpin dia tadi dah pegang tampuk pemerintahan, si dapat juga nak halang. Wallahu a'lam apa sebabnya.
Wallahu a'lam. Jadi sebab ialah bila kita bukan nak bahas politik sebenarnya, tapi nak katakan tentang arak tu memang dijanjikan akan yuksirnya, akan dibanyakkan atas bantuan siapa, wallahu a'lam. Sehingga kan kita tu dah ada kuasa di akhir zaman tu nak maulah apa, kita ada kuasa nak menghalang, kita nak mecah kilang orang, si boleh juga, kena tangkap juga kelak. Kita nak maulah protes pun si kuat suara kita, bukannya kita tu si protes, ulama-ulama kita dah protes tapi si dapat juga ada suara. Kerana tu lah akhir zaman. Kan ada hadis yang kita baca sebelum tu, umat Nabi tu banyak seperti buih-buih di lautan, tapi siapa nak maulah apa, si dapat nak maulah apa. Jadi sebab ialah bila para ulama-ulama tu udah mula bantah apa semua tu, tapi si dapat suara daripada ataupun persetujuan daripada pemimpin, si dapat juga. Kerana pemimpin-pemimpin pun minum juga masalahnya. Yang menjadi masalah. Kalau ada pemimpin-pemimpin jadi minum juga khamar tu, minum juga arak, maka mereka terpaksalah menghalalkan arak yang pada asalnya adalah haram. Kita baca syarahnya. Jadi ulama yang menukilkan hadis tu, yang mengatakan hadis ini diriwayatkan daripada tariq. Tariq tu maksudnya adalah jalan riwayat beberapa orang sahabat. Maksudnya hadis tu banyak tuan-tuan. Dalam Sunan Abi Daud ada, dalam Sunan Ibnu Majah ada, dalam Mustadrak Al-Hakim ada, dalam Mu'jam At-Tabrani ada, dalam Hilyatul Awliya pun ada. Semua tu nama kitab-kitab hadis. Ada disebutkan dalam tersebut sehingga akan derajat hadis tu sahih. Kayaknya madah saya sengaja menyatakan di sini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di dalam kitab tarikh, kerana apa? Kerana ada pertambahan lafaz di siap. Yani yakunu aunuhum, iaitu yakunu aunuhum, yang mana tadi terjadinya bantuan ataupun sokongannya ala syurbiha umarauhum, iaitu alas meminum khamar tu dibantu oleh para pemimpin. Jadi Rasulullah mengkhabarkan berkenaan realiti yang berlaku pada hari ini, iaitu menamakan arak dengan pelbagai nama. Pelbagai nama. Mengikut jejak langkah orang-orang barat yang meletakkan nama khas bagi setiap jenis arak, sehingga menyebabkan orang yang tidak berpegang teguh dengan agama akan menganggap bahawa arak boleh diminum, kerana berhujahkan bahawa Allah Subhanahu wa taala hanya mengharamkan al-khamra, sedangkan ini tidak dinamakan sebagai al-khamra. Tu ada juga orang berhujah macam tu. Ada Allah sebut dalam Quran al-khamru. Yang ada situ bukan al-khamru, tiger katanya. Tu tiger bukan al-khamru, khamru yang Allah sebut khamru katanya. Di situ masalah lafaz istilah berbeza. Sebab ialah kita nak faham Quran, bukan kita faham dengan baca Qurannya tuan-tuan. Bila dalam Quran sebut bunuhlah orang kafir, bukan kita pergi bunuh orang, boleh. Dalam ayat tersebut ada ayat yang sudah mansukh. Mansukh tu sudah dibatalkan yang pun perintah ya. Ada nasikh wal mansukh tu adalah pelajaran dalam kitab Al-Quran, di mana kita belajar tentang ayat yang sudah dimansukhkan ataupun ayat yang masih lagi digunakan. Kerana ada beberapa perintah dalam Quran, ayat tersebut sudah dimansukhkan kerana ada ayat baru turun. Dalamnya kita perlu tahu ilmu Al-Quran tu sangat luas. Bukan ilmu Al-Quran, ilmu bahasa Arab pun dah luas. Tak lagi kita nak pandai-pandai buka Quran tu, baca sendiri, faham sendiri, maka takut jadi sesat kelak. Ialah ajaran-ajaran sesat itu ramai tuan-tuan. Makin ramai kerana apa? Kerana memahami Al-Quran mengikut kepala sendiri. Yang faham tak las-las tak faham agama, belajar sifat 20, las-las ngaku Nabi Muhammad Tuhan. Alah, apa hal tu? Ya, Ramadan tadi kita belajar tu kena melalui guru, kena melalui para ulama. Sama juga dengan tadi lafaz khamar dengan lafaz arak biasa. Jadi para ulama dahulu, memang Imam Abu Hanifah tu bukan sebarang orang. Dia adalah pendiri mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Yang mengatakan tadi khamar tu adalah daripada anggur. Selain anggur bukan khamar katanya. Yang memang betul ada lafaz disebut. Tetapi ulama-ulama kemudiannya membantah. Kerana apa? Kerana setiap yang memabukkan, Nabi sebut dalam hadis bahawasanya kullu muskirin haramun. Setiap yang membawa kepada mabuk adalah haram. Walaupun benda betul lah tadi khamar tu didisbahkan dalam
al-inab, iaitu anggur. Kalau kita buka kamus Arab, memang daripada khamar tu daripada anggur. Tetapi kita kena lihat macam ni, pengharaman untuk berlaku kerana ada dalil Nabi yang berbentuk umum, iaitu dalil yang saya bacakan tadi, setiap yang mabuk itu adalah haram. Kullu muskirin haramun. Setiap yang haram itu adalah setiap yang mabuk itu adalah haram, terbalik, adalah haram. Maka kata putus ulama mengatakan apa-apa aja yang boleh memabukkan, sekiranya bukan arak sekalipun, sekiranya cola pun boleh pula mabuk, haram. Tapi cola belum mabuk lagi setakat tu. Saya pun minum cola je. Belum mabuk setakat tu lah. Kecuali kalau tuan-tuan kah ubat dalamnya, memang mabuk lah kali. Jadi kullu muskirin haram tu, nya bukan hanya untuk arak, tapi untuk dadah sekali. Dalilnya pun keumuman dalilnya disebutkan sebagai al-umumud dalil, dalil yang umum. Jadi bila mana orang yang berhujah tadi, yang Allah sebut tu adalah khamar, bukan tiger katanya. Tiger si haram. Allah sebut tiger dalam Quran kan? Dan pandainya berhujah. Allah sebut nama timah kan katanya. Tetapi kita kena faham, bila Nabi dah sebut setiap benda yang memabukkan adalah haram, saya si mabuk, minum setin je, dan si mabuk, katanya berhujah. Memang ada orang berhujah macam tu. Orang yang diam di luar negara. Kalau tuan-tuan jumpa dengan orang yang tinggal di negara orang putih tu, negara barat, ataupun cik kisahlah New Zealand ke, Australia ke, saya minum setin je, si mabuk, sakit panas badannya katanya. Kayaknya berhujah macam tu lah. Al-khamar, Allah sebut khamar katanya. Allah sebut khamar bukan beer katanya. Beer tu lain katanya. Beer tu bukan dibuat daripada anggur. Beer tu daripada biji apa, sawah kah? Apa nama benda ya? Bali ke? Lupa saya. Dia berbuat daripada benda bahan yang lain daripada khamar. Tetapi nya diletakkan yang sehingga akan tujuannya dipolah ya adalah untuk memabukkan, makanya dikira haram. Maka Syekh Abdul Aziz tu yang mengatakan, setelah Rasulullah SAW mengkhabarkan tentang perkara yang berlaku pada hari ini, baginda telah menambah satu perkara lain yang juga berlaku pada hari ini, iaitu arak ini bukan sahaja diminum, bahkan disokong untuk diminum di jalanan, majlis-majlis umum dan perayaan oleh kerajaan. Mereka membenarkan arak yang terhasil dari buah-buahan serta membolehkannya untuk dijual. Undang-undang yang digubal bagi melindung peminum dan penjualnya daripada sebarang ancaman, supaya tiada sesiapa pun yang boleh mencegah orang yang sengaja meminumnya dengan sebarang larangan dan bantahan, seumpama orang yang sedang solat dan yang masuk ke dalam masjid. Seperti mana orang yang solat mempunyai hak untuk menunaikan solat, seperti itulah orang yang fasik mempunyai hak untuk minum arak secara terang-terangan, menjualnya, memeramnya tanpa perlu risau akan sebarang gangguan daripada orang yang ingin mengganggu atau menghalang, daripada orang yang ingin menghalang mereka. Jadi yang nak maksudkan tadi, seperti kita, kerajaan tu nak mengolah satu hak. Sebenarnya kalau negara kita tu dipegang oleh liberal tuan-tuan, orang-orang yang liberal tu, yang Islam liberal tu, yang akan pola hak. Hak orang Islam boleh minum arak. Ya, haknya dengan Tuhan lah, dosanya dengan Tuhan. Kita si boleh nak tangkapnya, kita dah si boleh nak larangnya. Amar ma'ruf dah si boleh dah, nahi mungkar dah si boleh dah. Kerana apa? Ia adalah hak seseorang ya, sebagai human right yang nak minum arak. Kalau dipegang oleh liberal. Tapi alhamdulillah kita ni tu masih lagi ada undang-undang. Kalau jaiz tangkap boleh didakwa dalam mahkamah syariah. Orang yang minum arak didapati ditangkap oleh operasi, ditangkap minum arak, akan boleh didakwa di dalam mahkamah syariah. Jadi kalau kita lihat seperti yang disebutkan oleh Syekh tadi, bahwasanya kini tu dah terbalik. Masa PKP real lah, orang solat ditangkap. Orang solat ditangkap, tapi orang yang minum arak tu dibiarkan bebas oleh polis. Dan malahan polis-polis pun ada yang meminum khamar. Sebenarnya kalau kita risau, bila mana di akhir zaman tu bukan hanya arak yang dihalalkan dan dinormaliskan, tetapi yang kedua adalah muzik. Muzik tu, kalau lihat Syekh Hamzah Yusuf yang membahaskan tentang muzik, muzik adalah satu benda yang boleh membawa kepada kerosakan dan boleh membawa kepada kebaikan. Kerana ramai juga orang yang ahli muzik tu masuk Islam kerana mendengar
alunan-alunan syair, alunan-alunan suara daripada muzik-muzik Arab. Muzik-muzik Arab tu boleh tahan je, sedap dengar. Tetapi jadi ketika diceritakan dalam Quran, dalam tafsir Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam tu ada suara yang indah. Yang dalam bahasa orang putihnya angelic voice. Angelic voice. Yang mana suara tu bila didengari tu kita akan tenang, kita akan rasa suka dengannya. Tapi ada sikit jenis muzik tu ganas. Disebut dalam bahasa putih sebagai syayatin band, satanic band, satanic band, yang mana lagunya berbentuk unsur ganas yang boleh menggelapkan hati. Sebab itulah kita tu pendengaran tu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kerana Allah sebut inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah sebut dalam Quran tadi, sesungguhnya pendengaran, sam'a wal basara dan pandangan, wal fuad dan hati kita, kana anhu mas'ula, setiap tu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena Allah menggunakan perkataan sam'a, pendengaran. Kena Allah gunakan perkataan sam'a tu, pendengaran tu apa yang kita terima daripada luar, nya direct masuk ke dalam hati. Nya direct masuk ke dalam hati. Kata para ulama, dalam telinga tu macam ni kita nak kawal. Sedangkan mata tu, kalau kita terlihatlah benda haram tu depan, kita nak jalan depan tu ada perempuan seksi depannya, kita dapat pahala pandangan macam mana? Kita dapat elak. Tapi kalau benda yang kotor, macam mana kita nak elak bila dengar perkataan buruk? Seperti Syekh Hamzah Yusuf menceritakan, ketikanya daripada Mekahnya pergi ke Jeddah, Masya Allah, seperti dalam syurga katanya. Orang Arab tu, budaya orang Arab yang suka mendoakan, Allah yubarik fik, Allah yubarik fik, barakallahu fik, Allah yutikal afiyah, doa-doa baik. Daripada Mekah ke Jeddah ke Syria, Masya Allah, masih sama lagi. Tapi bilanya daripada Maghribi, pergi ke Syria ke Maghribi, okey lagi. Pergi ke Maghribi ke US. Orang US tu kuat mencarut, tuan-tuan. Orang US tu kuat mencarut. Kecap-kecap FU, FMF, yang akan sebut perkataan-perkataan mencarut tu. Sikit-sikit mencarut. Jadi Syekh Hamzah Yusuf kata, bilanya dengar je perkataan foul language tu, ni rasa nak tutup telinga. Kerana setiap carutan yang kita dengar yang efek dalam hati kita. Cibah kita cerita orang putih lah, orang situk pun kuat mencarut. Sikit-sikit kereta slow sikit, B kat betul on B terus sebutnya. Terus sikit-sikit mencarut. Tapi sedar-sedar kita mencarut, mulut kita yang keluar, malahan orang yang dengar mencarutan daripada kita boleh menggelapkan hati mereka. Sebab ialah Allah pesan tentang inna sam'a, Allah gunakan perkataan sam'a dulu, iaitu pendengaran kita tu masuk dalam telinga kita tu, masuk ke dalam hati, boleh menggelapkan hati. Sama juga dengan muzik tadi. Muzik kalau bergantung dengan macam ni kita dengar. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahaskan detail tentang muzik. Al-Ghaniyah, Ghani tu, tentang muzik, disebutkan, dibahaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Imam Al-Ghazali tu tahapnya pun juhudnya dengan agama tu, tuan-tuan. Imam Al-Ghazali tu terkenal. Dah terkenal di Damaskus sebagai ulama yang hebat, banyak anak murid. Dilantik oleh pemimpin. Pada satu hari terasa sempit dadanya. Kerana apa? Kerana disebabkan kemahsyuran, disebabkan harta apa semua. Berjanji pada Allah Subhanahu Wa Taala, aku perlu merantau mencari redha Allah, katanya. Jadi minta izin dengan bininya, aku nak pergi wala haji. Berkata orang tabligh keluar 40 hari, keluar setahun. Imam Al-Ghazali keluar 10 tahun. Sealang-alangnya keluar. Tinggal anak bininya demi meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Ghazali keluar daripada rumahnya dengan meninggalkan title Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Adalah ulama pada zaman tersebut. Tinggalkan namanya, sipadah dengan orang. Keluarnya pergi ke sekitar saja. Sekiranya pergi ke negara-negara lain yang merantau, saya ada orang kenalnya. Dan ketika pola kerja sebagai penyapu sampah, Imam Al-Ghazali.
Dia tinggalkan anak bininya, kemudian dia keluar. Selama 10 tahun. Saya dah orang kenalnya. Sehingga pada suatu hari ya, dia pergi ke masjid ya. Masjid yang mengajar kitab Imam Al-Ghazali. Tapi padahal Imam Al-Ghazali sedang menyapu sampah. Orang si tahu punya dia. Dia sebut sampah, dia dengar aja orang cerita tentang kitabnya. Kemudian ketika orang menyebut tadi Imam Al-Ghazali tu yang baca kitab depannya, Imam Al-Ghazali tu masya-Allah seorang yang alim. Bila Imam Al-Ghazali dengar aja sebutannya, menangisnya. Dia takut perasaan ujub yang masuk dalam hatinya, rasa dirinya bagus, makanya lari. Dia lari daripada siap. Dan dia menangis. Tamianya adalah tujuan rihlah Imam Al-Ghazali adalah untuk tazkiyah dirinya, menyuci dirinya daripada sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang kotor dalam dirinya. Kemudian ada satu ketika lagi di Masjid Damaskus. Di Masjid Damaskus ulama-ulama sedang musyawarah, sedang memikirkan satu masalah-masalah hukum. Dan pada satu hukum ya, ditanya oleh seseorang ulama tu, seorang pun saya dapat jawab. Imam Al-Ghazali tengah mengutip sampah, menyapu sampah, terdengar perbualan mereka tu. Ketua musyawarah tersebut bingung, apa jawapannya tu adanya. Maka Imam Al-Ghazali tu pergi jumpa dengan ketua musyawarah tersebut dan madah, ya, wahai ulama, jawapan untuk soalan tadi sekian mudahnya. No ulama ya memang dah percaya. Kau beri jawapan tu. Kau tukang sampah ni kau tahu mudahnya. Ya ulama-ulama pun saya dapat jawab. Kau tukang sampah je. Diamnya nya. Kemudian dia pun beredar. Peserta ulama yang duduk dalam majlis semula dan dia cerita, tadi ada tukang sampah beri jawapan. Jawapannya sekian. Maka semua ulama terkejut dan kagum dengan jawapannya. Sini kau dah jawapannya. Maka kata ketua ulama tu, aku dapat daripada tukang sapu ya. Semua ulama cari tukang sapu tadi ya, yang Imam Al-Ghazali, tetapi Imam Al-Ghazali tadi dah keluar daripada siap kerana takut kantoi. Sebab tujuan rihlah yang tadi nyamuk menanggalkan titlenya sebagai Al-Imam ya. Al-Imam Al-Ghazali yang masyhur ketika zaman tersebut. Setelah 10 tahunnya berkelana, selamat sotongnya kembali kepada isterinya, si salah ujung ceritanya bininya meninggal kayak, dan dia mula menyendiri, yang mengarang kitab dan akhirnya menjadi ulama yang hebat. Sebiarlah kita sambung tentang telinga ya. Imam Al-Ghazali tu bila dia dah cerita tentang masalah hati, tentang masalah pendengaran, memang Imam Al-Ghazali adalah orang yang patut dijadikan sebagai rujukan kita dalam masalah hati. Kerana bila kita jaga pendengaran kita, hati kita gelap dengan alat muzik tu. Kerana alat muzik tu memang di akhir zaman menjadi satu benda yang fenomena biasa. Dah normalize. TikTok dah banyak dah. Pola lagu-lagu remix, jedak-jeduk lah apalah macam-macam. Macam-macam je lagu di TikTok. Jadi kita sebagai umat Islam, kita si boleh ketinggalan. Kita si boleh je kita statik saja. Kita kena ikut dengan peredaran zaman, tapi kita cuba sebarkan muzik-muzik yang baik. Jangan kita terpengaruh juga dengan lagu-lagu Blackpink semua, rosak. Ustaz pun dengan lagu Blackpink juga rosak. Jadi kita kena kawal. Contohnya ada muzik-muzik yang bersifat qasidah itu sebarkan. Alhamdulillah ada juga yang wujud-wujud juga, yang geng-geng nasyid yang zaman itu yang viral. Alhamdulillah kita mula memasyhurkan mereka tu, memperkenalkan kepada anak-anak kita muzik yang mereka dengar. Mereka dengarlah muzik-muzik, contoh muzik yang nasyid-nasyid yang bersifat ketuhanan. Kalau kita zaman-zaman dulu mungkinlah anak-anak muda lebih suka dengar muzik-muzik rock, tapi kita cuba ubah. Kerana di akhir zaman tu muzik-muzik yang kita dengar ya banyak dengan unsur-unsur dadah, unsur seks, unsur bunuh dan sebagainya yang tidak patut didengari oleh telinga kita. Kalau kita betul-betul nak jaga hati kita tuan-tuan, kita jangan dengar muzik-muzik macam tu. Contohnya lagu Bruno Mars yang ada bersifat tadi yang mana si perlu Tuhan. Andai kata seseorang ya, dia dengar kemudian dia lafazkan dengan feeling-feelingnya. Yang feeling tadi lupa saya lirik yang macam ni lah. Yang lafazkan perkataan tersebut boleh murtad. Murtad terus dia siap. Kerana apa? Kerana i'tiqad. Kerana lafaz tu boleh main dengan i'tiqad.
kita pun pegangan kita. Sebab dalam muzik tu perlu kita hati-hati. Dan Allah sebut tentang basara, inna sam'a wal basara. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan. Penglihatan tu adalah the mirror of heart. Nya adalah gambaran buat hati kita. Kalau mata kita tak suka melihat kepada perkara yang baik, insya-Allah hati kita pun baik. Hati kita pun bersih. Kalau kita suka melihat kepada benda yang haram, maka hati kita pun akan jadi hitam. Hitam. Kita yang contohnya melihat kepada apa? Melihat kepada kesalahan orang, melihat kepada aib orang. Maka kita diperintahkan oleh Allah, inna sam'a wal basara, penglihatan kita tu perlunya lihat kepada ciptaan Allah yang ada. Subhanallah, masya Allah, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Allah ciptakan ini dengan batilnya. Dan yang terakhir adalah fuad. Fuad tu maksudnya adalah hati yang kita kena pelihara. Kalau kita pelihara tiga benda tu, kana anhu mas'ula, semua tu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka sebabnya kita perlu berhati-hati dengan di mana tadi di akhir zaman tu bukan hanya arak tu dijadikan normalisasi, tetapi tadi ulama meninggal, hilangnya ilmu, zihabul alim, musibah, hilangnya orang alim, musibah. Dan kemudian bila diangkat ilmu, maka ramai orang jahil akan memimpin, berlakulah kerosakan dalam negara. Walau bukan negara, tapi dalam mujtama', dalam society kita akan banyak berlaku masalah. Dan kemudian al-khamru tu, khamar arak tu akan disebarkan dan mula diperbanyakkan dengan nama yang lain. Dan yang keempat, zina mula berleluasa, dan taklah di antara asyratus sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat yang dekat. Jadi kita sebenarnya bila kita belajar tentang tu, kita sedar, kita sedar yang kita dah si jauh masa kita dengan dengan akhir zaman. Dan kita telah berada di fasa akhir zaman. Jikalau kita lihat, kalau tuan-tuan yang ada buku, boleh baca balik setiap hadis-hadis yang Nabi sabdakan. Kalau yang pendapat saya lah, yang selamat kita baca tu, semua hadis yang kita baca tu, semua dah terjadi. Betul sih? Kalau tuan-tuan setuju, dah terjadi dah. Setiap daripada hadis yang Nabi sebut dalam buku tu, semua dah berlaku. Semua dah berlaku dah. Daripada hadis tentang masjid, tentang Quran, tentang orang Islam yang dinamakan Islam tapi perangai si Islam. Nabi sebut benda ya. Bukan Nabi sebut. Nabi sebut tentang yang berlaku di akhir zaman, nama Islam tapi perangai si Islam. Disebut oleh Nabi. Jadi sebabnya lah bila kita belajar tu, kita kena ada sifat fikir risau, dan sifat kita tadi mula kita beramal ibadah, bukan hanya sekali-kali tok je, tapi sampai bila-bila istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita akan sambung minggu depan dengan hadis yang ke-19. Siapa tuan-tuan yang ada buku tu boleh embak sekali lah. Dan siapa yang saya ada buku ya boleh tanya dengan masjid ada lagi ke si. Kenapa? Kerana ambil manfaat. Keberkatan kita bawa kitab tu besar. Sebab karangan para ulama tu ada sir dan barakahnya. Dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala moga dipelihara diri kita dan ahli keluarga kita daripada fitnah akhir zaman, daripada perkara-perkara yang haram. Jadi insya-Allah moga Allah berikan kita kesihatan dan keafiatan. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap bicara, dan insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.